Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada kisah 9 suku malam ya. Kisah suka duka urus pusaka dan juga perancangan pewarisan yang dikendalikan oleh pihak My Pusaka. Alhamdulillah, Ahmad Fauzi Khalil. Wassalamualaikum ya. Alhamdulillah kita ke udara. Jadi satu rancangan yang satu platform yang disediakan oleh pihak My Pusaka dalam berkongsi kisah suka duka sama ada perancangan pewarisan ataupun urus pusaka untuk dikongsi bersama-sama dengan semua sidang penonton ya. Banyak sangat kisah-kisah. Kebanyakannya kisah duka. Ya, tapi ada juga kisah suka lah ya. Jadi saya juga mengucapkan salam PKP 3.0. Ya, hari ini hari yang pertama. Bagaimana anda menjalani hari pertama PKP? Ya. Tetapi ramai juga bijak pandai mengatakan PKP itu sebenarnya bermaksud apa? Pulang kepada pencipta. Ya. Saya percaya kita mempunyai lebih banyak masa sekarang untuk bersama dengan merapatkan diri dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di mana salah satu cara ataupun kaedah untuk kita merapatkan diri ialah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan insya-Allah ya, kisah 9 suku malam ini juga merupakan salah satu ya majlis ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan semua boleh sertai ya. Jadi saya mengharapkan semua sidang penonton berada dalam keadaan yang sihat fizikal dan mental, terutamanya dalam menghadapi PKP 3.0 ini. InsyaAllah. Jadi pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu lagi kisah. Ya. Tetapi malam ni kisah perancangan pewarisan. Di mana kisah ni baru saja berlaku pada bulan puasa itu. Minggu-minggu terakhir juga sebelum kita menyambut Syawal. Ya. Di mana klien ni, maksudnya bila saya sebut klien ni, maksudnya kisah ni kisah orang yang masih hidup lagi ya. Ya. Jadi klien ni mempunyai satu perniagaan. Okey. Boleh dikatakan beliau seorang antara usahawan Bumi Putra yang berjaya di bandar ni ya. Di mana beliau perniagaan beliau ya dapat pelbagai kontrak daripada kerajaan. Ya. Jadi beliau mempunyai 5 orang anak. 5 orang ya. Di mana 2 orang daripada anaknya itu adalah perempuan. Ya. Kisah ni bermula ya kebelakangan ini ya. Di mana anak sulungnya menjalankan perniagaan yang sama dengan beliau di tapak perniagaan beliau yang ada sekarang. Ya. Sedangkan semua resources, maksudnya dari segi kelengkapan peralatan, dari segi manpower, tenaga pekerja ya, digunakan oleh anaknya ni atas usaha bapanya sebelum ni. Tetapi semua hasil perniagaan anaknya ni tidak disalurkan kembali. Keuntungan tu ya, tidak disalurkan kembali kepada bapanya. Itu yang pertama. Saya ingat itu dah cukup teruk. Rupanya anaknya yang bungsu ni lagi teruk. Ya, ini berdasarkan maklumat yang diberikan oleh klien ni lah ya. Anaknya yang bungsu ni seorang perempuan, university graduate. Apa yang dia buat? Dia membuka satu perniagaan yang sama dengan ayahnya dalam facilities perniagaan ayahnya. Dan ya, semua pelanggan-pelanggan ayahnya yang sedia ada diambil. Dan sama juga dengan abang dia yang sulung. Ya. Semua keuntungan perniagaan daripada perniagaan beliau sendiri ni tidak disalurkan kembali kepada perniagaan bapanya. Ya, sedangkan modal kemudahan, mesin-mesin, peralatan, tenaga kerja semua diambil. Ya, untuk menjalankan perniagaan beliau sendiri. Jadi bayangkan, perempuan, university graduate. Ya. Jadi klien ni datang mengadu kepada saya kan. Dia rasa memang sungguh dia tak percaya. Kan, lebih-lebih lagi anak dia yang bungsu.
ya, yang dia rasa terpelajar. Tetapi itulah hasilnya. Kan? Dan ya, mungkin rasa cerita ni agak pelik, tetapi memang betul-betul berlaku, ya. Di mana itu yang menepati tajuk kepada kisah 9 suku malam malam ni, ya. Kisah anak-anak aku pelingkup perniagaanku. Memang betul, ya. Memang perniagaan dia memang hampir bungkus sekarang ni, ya. Jadi apabila klien mengadu, klien datang bersama dengan salah seorang anak dia yang perempuan, ya, yang anaknya selama ni bersusah payah bersama-sama dengan klien ni untuk meneruskan perniagaan. Jadi apabila klien ni mengadu kepada pihak kami, jadi pihak kami pun mendengar, ya. Jadi apa yang pihak kami cadangkan, ya, supaya dilantik seseorang yang kompeten, yang jujur, yang berintegriti untuk meneruskan perniagaan beliau. Dan dalam masa yang sama, anak-anak yang lain, terutamanya yang 2 orang yang menimbulkan masalah itu, tidak diabaikan, tetapi tidak dilibatkan secara langsung dalam perniagaan tersebut. Jadi apa solusi dia yang pihak kami cadangkan? Ya, solusinya ialah membuat hibah amanah. Jadi mungkin ramai sidang penonton yang keliru. Biasanya hibah amanah ni kita berikan kepada anak bawah umur, ya, ataupun orang yang bankrupt, ataupun orang yang dalam tindakan undang-undang. Tetapi jarang sekali kita beri solusi yang begini dalam solusi perniagaan, ya. Dia asas dia macam ni. Jadi kita mencadangkan kepada klien ni, memandangkan klien ni telah berumur, ya, dah tak mampu lagi dari segi fizikal dan mental, dah penat, ya, untuk meneruskan perniagaannya yang bermasalah ni. Jadi melantik seorang anak perempuannya yang rapat dengan beliau ni untuk meneruskan perniagaannya sebagai runner ataupun sebagai pengendali perniagaan, ya, sepenuhnya. Tetapi dalam masa yang sama tidak mengabaikan anak-anak yang lain, ya. Sebab daripada perbincangan pihak kami dengan klien ni mendapati bahawa sebenarnya anak-anak yang lain ni tak berminat pun dengan perniagaan. Mereka cuma berminat dengan apa? Benefit of the business. Keuntungan ataupun manfaat daripada perniagaan tu. Secara realitinya, secara jujurnya, sebenarnya mereka tidak berminat pun untuk meneruskan perniagaan tersebut. Jadi ada seorang anak ni yang perempuan ni, ya. Jadi itulah yang dilantik sebagai pengendali perniagaan dengan menghibahkan keseluruhan perniagaan itu kepada anak ini dan disusuli dengan surat ikatan amanah. Tujuannya untuk apa? Supaya anak yang dilantik sebagai pengendali perniagaan ini memastikan bahagian adik-beradik yang lain itu diterima, ya. Jadi maknanya kita mencadangkan satu solusi yang mendapati hukum syarak, iaitu hibah, ya. Hibah ada empat rukun. Yang pertama pemberi, penerima, harta, dan yang ketiga akad pemberi dan penerima. Dan ditambah dengan satu lagi solusi, iaitu dari segi undang-undang sivil, iaitu surat ikatan amanah, di mana anak yang dilantik sebagai pengendali perniagaan ini perlu mematuhi Akta Pemegang Amanah tahun 1949, ya. Jadi nampaknya klien tu pun bersetuju dan berpuas hati dengan cadangan yang kita berikan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan daripada sesi perkongsian pada malam ni, yang pertama, ya, pesanan ni ditujukan khas kepada pemilik perniagaan, sama ada perniagaan persendirian, sendirian berhad ataupun shareholder, ya. Terutamanya yang menjalankan perniagaan berdasarkan satu tahap kompetensi yang khusus, contohnya professional engineer, arkitek, chargeman dan sebagainya, ya. Jadi anda kena memikirkan, ya, kelangsungan perniagaan anda, ataupun dipanggil business legacy ataupun business succession trust, ya. Sebabkan contohnya saya ada seorang kawan kontraktor, ya, dapat projek dengan TNB, di mana TNB menganugerahkan projek tersebut berdasarkan tahap kompeten dia sebagai chargeman BO,
Ya, chargeman yang paling tinggi lesen dia, BO ke? BO. Sedangkan isterinya, dia sendirian berhad, ya, isterinya dan anak-anaknya tidak mempunyai lesen tersebut. Jadi apa akan jadi kalau rakan saya ni meninggal? Ya, so pemegang lesen BO dah tak ada. Jadi kemungkinan TNB akan tarik balik, ya, kontrak-kontrak, disebabkan dalam ahli keluarga ataupun penerus perniagaan tersebut tidak mempunyai sijil kompetensi chargeman tu. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi kepada pemilik perniagaan, mulalah, ya, semasa hidup ni memikirkan tentang business legacy. Kita mencadangkan business succession trust. Ya, menarik tu solusi tu. Yang kedua, ya, pemilik perniagaan ada anak-anak, dah nampak kan, oh perniagaan ni aku akan wariskan kepada anak ni dan sebagainya, ya. Buat perancangan perniagaan, pewarisan perniagaan dengan kaedah yang betul, iaitu dengan menjadikan dokumen bertarikh, bertulis dan bersaksi. Sebab kita jangan jangan menjangkakan bahawa semua anak-anak, bakal-bakal waris kita semua akan menjaga perniagaan kita, ya. Belum tentu. Itu yang apa yang saya kongsikan dalam kisah malam ni, nampak anak sendiri, ya, melingkupkan perniagaan beliau, klien ni, ya. Anak perempuan sendiri pun melingkupkan. Jadi berhati-hati dengan kita tak nampak di masa akan datang, ya. Jadi semasa hidup ni buat perancangan yang sepatutnya lah. Okey. Lepas tu yang ketiga. Jadi banyak solusi pihak MyPusaka bagusnya ataupun istimewanya jika mendapatkan khidmat nasihat pakar contohnya daripada pihak MyPusaka. Ya, dalam kes klien pada malam ni, ya, kita menjadikan dua solution dalam satu tindakan. Apa dia? Yang pertama, menyelamatkan harta, iaitu perniagaan beliau, dan dalam masa yang sama hubungan ahli-ahli waris kita dapat pelihara, ya, dapat kita perbaiki. Jadi 2-in-1 solution, ya. Jadi itulah pentingnya mendapatkan khidmat nasihat pakar, ya, seperti MyPusaka. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. InsyaAllah semoga sedikit sebanyak memberi manfaat, ya. Dan saya juga mengucapkan sidang penonton semua, semoga terus sihat, especially mental, ya, dalam menghadapi baki 13 hari fasa pertama PKP ini. Change your mind, change your perspective. PKP bermaksud pulang kepada pencipta. Sekian dahulu untuk kali ini. Kita akan bersiaran lagi besok bersama perunding yang lain, ya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.